Cubaan suara, cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Hari ini kita sambung semula sesi PDPR kita bagi subjek ibadah tahun 5. Baik, semua boleh bawa keluar buku teks ibadah tahun 5. Baik. 4 minggu yang lepas kita dah sama-sama baca, kita dah sama-sama belajar tentang solat jamak, solat qasar dan solat jamak qasar. Solat jamak itu apa? Solat qasar itu apa? Solat jamak qasar itu apa? Jamak itu lain, qasar itu lain. Dan kita boleh gabungkan kedua-duanya sekali. Jadi baik. Jadi hari ini kita akan teruskan kepada jenis-jenis solat jamak pelajaran 4. Jadi semua boleh buka muka surat 8. Muka surat 8. Okay, kita baca sama-sama jenis-jenis solat jamak. Okay, baik. Jenis-jenis solat jamak terbahagi kepada 2. Ada 2 jenis solat jamak. Yang pertama, jamak taqdim. Dan yang kedua, jamak takhir. Okey, sama-sama kita ulang semula. Yang pertama, jamak taqdim. Yang kedua, jamak takhir. Okey, baik. Kita tengok yang pertama dahulu, solat jamak taqdim. Kita tengok jamak taqdim dulu. Baik. Solat jamak taqdim bermaksud mengumpulkan 2 solat fardu dalam waktu solat pertama. Contohnya seperti yang pertama, solat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua, solat maghrib dan isyak dikerjakan pada waktu maghrib. Okey, baik. Solat jamak taqdim ni adalah solat jamak yang kita gabungkan dua waktu solat fardu dan dikerjakan dalam waktu solat yang pertama. Macam yang sebelum ni kita bincang, solat-solat yang boleh dijamak hanyalah solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Subuh tak boleh dijamakkan. Subuh tak boleh dihimpunkan. Dan solat-solat ni dia bukannya kita boleh sesuka hati himpunkan. Contohnya macam asar, kita nak gabungkan dengan maghrib. Tak boleh. Kalau asar ni hanya boleh digabungkan dengan solat zuhur. Sama juga solat zuhur pun hanya boleh digabungkan dengan solat asar. Tak boleh nak gabungkan solat zuhur, tiba-tiba nak gabungkan dengan solat isyak. Tak boleh. Solat zuhur, jamaknya mesti dengan solat asar. Solat asar, jamak dia mestilah dengan solat zuhur. Ingat macam tu. Maghrib pun sama. Maghrib dengan isyak hanya boleh digabungkan. Maghrib hanya boleh digabungkan dengan solat isyak. Solat isyak hanya boleh digabungkan dengan solat maghrib. Dia tak boleh tiba-tiba nak langkau. Solat isyak ni kita nak jamakkan dengan solat zuhur. Tak boleh. Isyak mestilah dengan maghrib. Maghrib mestilah dengan isyak. Sama dengan zuhur mestilah dengan asar. Asar mestilah dengan zuhur. Tak boleh kita main suka hati nak gabungkan. Okey, baik. Solat jamak ni macam mana? Contohnya, kita nak gabungkan solat zuhur dengan asar. Jadi, solat jamak taqdim ni, kita akan gabungkan solat zuhur dengan solat asar. Kita kerjakan dalam waktu zuhur. Waktu solat yang pertama. Yang kita gabungkan tu, kan 2 solat kan? Kita ada 2 solat, kita gabungkan. Jadi, waktu solat yang pertama. Contohnya zuhur dengan asar. Kita nak gabungkan. Jadi, jamak taqdim ni kita akan lakukan pada waktu asar ke pada waktu zuhur? Pada waktu zuhur. Itu adalah jamak taqdim. Sama macam maghrib. Maghrib dengan isyak. Okay, maghrib dengan isyak. Kita nak buat jamak taqdim. Jadi, perlulah dilaksanakan kedua-dua solat tersebut pada waktu maghrib.
Tak boleh buat jamak takdim pada waktu isyak. Itu dah lain dah. Bukan jamak takdim. Jamak takdim dikerjakan kedua-dua solat tersebut pada waktu solat yang pertama. Okey, baik. Itu solat jamak takdim. Kita tengok jamak takhir pula. Okey. Sama-sama baca. Solat jamak takhir bermaksud mengumpulkan dua solat fardu dalam waktu solat kedua. Seperti solat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Yang kedua, solat maghrib dan isyak dikerjakan pada waktu isyak. Tadi jamak takdim kita kerjakan kedua-dua solat tadi yang dihimpunkan tadi pada solat yang pertama, pada waktu solat yang pertama. Contoh, zuhur dengan asar kita kerjakan pada waktu zuhur. Maghrib dan isyak kita kerjakan pada waktu maghrib. Kalau jamak takhir pula, kita kerjakan solat pada waktu solat yang kedua. Contohnya, kita gabungkan solat zuhur dengan asar, tapi kita buat pada waktu asar. Bukannya pada waktu zuhur. Kalau kita gabungkan zuhur dengan asar, kita buat waktu zuhur, itu jamak takdim namanya. Kalau jamak takhir, kita gabungkan solat zuhur dengan asar dan kita lakukan solat tersebut pada waktu asar. Sama macam maghrib dan isyak. Kita gabungkan solat maghrib dengan isyak, kita laksanakan solat tersebut pada waktu isyak. Macam itulah ia perbezaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Okey, baik. Baca sedikit info. Okey, sedikit info. Jamak hanya boleh dibuat antara solat zuhur dan asar atau solat maghrib dan isyak sahaja. Ini macam yang Ustaz kata tadi. Sebenarnya sebelum ni Ustaz pun ada kata solat jamak hanya boleh dilakukan pada 4 waktu solat sahaja dan tak boleh nak langkau zuhur tiba-tiba nak jamak dengan isyak, tak boleh. Zuhur mesti jamaknya dengan asar. Maghrib mesti jamaknya isyak. Sama macam asar perlu jamak dengan zuhur. Tak boleh tiba-tiba asar nak jamak dengan maghrib, tak boleh. Asar mestilah pasangannya dengan zuhur. Zuhur pasangannya mestilah asar. Maghrib pasangannya mestilah isyak. Isyak pasangannya mestilah maghrib. Tak boleh nak langkau-langkau. Okey, baik. Semua clear Jamak takdim itu apa? Jamak takhir itu apa? Kita apa? Kita teruskan lagi pada muka surat 9. Muka surat 9. Okey, pelajaran 5 kita masuk sedikit lagi. Banyak ni. Tak banyak. Okey, baik. Pelajaran 5. Okay. Syarat-syarat solat jamak dan qasar. Okey, ada syarat-syaratnya kalau kita nak buat solat jamak dengan qasar ni. Okey. Sama-sama kita baca. Ketika kita bermusafir, solat boleh dikerjakan dengan memilih salah satu di bawah ini. Okey, yang pertama qasar dan jamak. Okey, kita boleh gabungkan solat qasar dan jamak. Okey, yang kedua, kita boleh lakukan solat jamak tanpa kita qasarkan. Solat jamak tanpa qasar. Maknanya kita himpunkan kedua-dua waktu. Contohnya zuhur dengan asar tapi kita tak qasarkan. Qasarkan ni apa? Qasar ni kita pendekkan rakaat dia. Sebelum ni kita dah belajar kan? Jamak itu apa, qasar itu apa, jamak dan qasar itu apa. Jadi yang tadi yang pertama qasar dan jamak, kita boleh himpunkan dua solat dan kita pendekkan rakaat dia. Contohnya solat zuhur dan asar kita gabungkan. Sepatutnya 8 rakaat lah. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Tapi kita buat jamak dan qasar. Jadi kita pendekkan. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Itu adalah qasar dan jamak. Yang kedua tadi, jamak tanpa qasar. Kita jamakkan dua-dua ni. Zuhur dengan asar. Kita jamakkan. Tetapi kita tak qasarkan. Kita buat 4 rakaat zuhur. Lepas tu kita bangun, kita buat 4 lagi rakaat asar. Kita tak qasarkan. Boleh juga. Okey, baik. Yang ketiga. Qasar tanpa jamak. Yang ini qasar tanpa jamak ni, kita tak himpunkan solat tu, tapi kita qasarkan. Contohnya,
dah masuk waktu zuhur. Kamu dah berjalan ni, tengah berjalan pergi KL, pergi Kuala Lumpur. Lepas tu berhenti dekat R&R. Ayah awak berhenti dekat R&R. Kemudian masuk waktu zuhur. Jadi kamu pun kata kat ayah, ayah saya nak buat qasar sahaja. Boleh, tak ada masalah. Jadi awak pun buatlah solat zuhur sahaja, cumanya bukan 4 rakaat, awak pendekkan jadi 2 rakaat. Solat zuhur itu awak buat 2 rakaat. Kemudian sambung jalan balik. Sambung jalan, tiba-tiba ayah awak berhenti dekat R&R lagi. Berhenti dekat R&R lagi, dan waktu berhenti tu masuk solat asar pula. Masuk waktu asar. Jadi awak kerjakan solat asar tadi, tetapi bukan 4 rakaat. Awak buat 2 rakaat. Itu kamu tak himpun kan? Kamu tak jamak kan? Maknanya kamu tak jamakkan antara solat zuhur dengan asar. Kamu cuma pendekkan saja rakaat tersebut. Waktu zuhur, buatlah zuhur 2 rakaat. Kemudian jalan lagi. Tiba-tiba masuk waktu asar. Berhenti kejap. Buatlah solat asar 2 rakaat. Itu bukan jamak. Itu qasar saja. Qasar tanpa jamak. Okey, yang keempat. Solat sempurna. Tamam. Yang ini awak tak buat langsung. Jamak ke qasar awak tak buat langsung. Awak buat solat yang sempurna. Contohnya, berhenti yang pertama waktu zuhur, awak buang 4 rakaat juga. Kemudian sambung jalan lagi. Masuk waktu asar, berhenti pula kat R&R. Buat lagi solat asar 4 rakaat. Itu tamam. Tapi rugilah siapa yang buat tamam kalau dalam musafir. Sebab Allah dah bagi keringanan. Okey, baik. Kita tengok. Kita sambung balik semula bacaan. Semua ikut. Namun, untuk melakukan solat jamak dan qasar, mestilah memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat itu adalah seperti berikut. Okey, kita tengok syarat solat jamak takdim. Tadi kita dah belajar kan? Dua jenis solat jamak. Jamak takdim dengan jamak takhir. Okey, kita tengok syarat solat jamak takdim dulu. Okey. A. Hendaklah menunaikan solat secara tertib dengan mendahulukan solat zuhur, kemudian diikuti solat asar, dan solat maghrib, kemudian solat isyak. Okey, baik. Jamak takdim, katakan awak himpunkan solat zuhur dengan asar, dan waktu tu awak nak buat takdim. Maknanya bila buat takdim, awak lakukan, awak tunaikan solat itu pada waktu zuhur. Gabungkan solat zuhur dengan asar dibuat pada waktu zuhur. Maknanya kalau jamak takdim, awak kena ikut tertib. Buat zuhur dulu, sebab zuhur adalah waktu solat yang pertama. Dah habis buat zuhur 2 rakaat, bangun buat solat asar. Sama macam maghrib. Awak nak himpunkan solat maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib. Jadi buat solat maghrib dulu, dah habis solat maghrib, bangun baru buat solat isyak. Okey, baik. Kita teruskan lagi. B. Hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram solat pertama. Perlulah niat siap-siap. Waktu solat pertama tu awak dah niat. Usolli faradul zuhri raq'ataini jam'ut taqdim qasran lillahi ta'ala. Tak apa, lepas ni kita akan, bukan lepas ni lah, insyaAllah untuk masa hadapan kita akan belajar niat solat jamak takdim dan takhir serta qasar dengan sempurna. Maknanya dengan niat yang betul. Okey, lafaz niat yang betul. Okey, baik. C. Berturut-turut di dalam kedua-dua solat jamak. Berturut-turut di dalam kedua-dua solat jamak. Maksudnya, bila awak buat solat tu, katakan awak himpunkan solat zuhur dengan solat asar, awak buat solat zuhur dulu, jamak takdim kan? Perlu buat solat zuhur dahulu. Dah habis sahaja solat zuhur tadi, terus bangun. Jangan sembang dah, jangan bercakap dah. Lepas tu awak dah buat dengan kawan-kawan ni, ikut rombongan sekolah kan. Tiba-tiba bas berhenti waktu zuhur. Jadi buatlah jamak takdim. Dah niat dah ni buat jamak takdim, qasar, antara zuhur dengan asar. Dah buat ni solat zuhur, 2 rakaat. Dah habis solat zuhur, 2 rakaat. Dah bagi salam dah. Dah tamat dah ni solat zuhur, bagi salam kiri dan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba awak pergi bersembang dengan kawan. Lepas ni kita nak makan apa lah? Lepas ni kita nak minum apa lah? Lepas ni kita nak main apa lah? Jangan.
Jangan bersembang. Terus saja bangun, iqamat, okey disunatkan iqamat, terus lakukan solat jamak yang kedua. Solat waktu yang kedua. Terus saja, tak boleh ada ruang, tak boleh ada gap. Tak boleh nak bersembang ke tiba-tiba, tak boleh ada tiba-tiba nak main ke, tak boleh. Terus saja buat solat yang kedua. Okey, baik. Syarat, okay, kita teruskan lagi. Syarat solat jamak takhir. Okey, syarat solat jamak takhir. Satu saja. Tadi jamak takdim ada 3 syarat. Syarat solat jamak takhir ada satu saja. Okey, sama-sama kita baca. Hendaklah berniat jamak takhir dalam waktu pertama iaitu zuhur atau maghrib. Jamak takhir ini awak kena siap-siap niat. Katakan tengah jalan ni, atas jalan lagi. Ayah awak tengah bawa kereta. Tiba-tiba solat zuhur. Solat zuhur. Lepas tu ayah awak kata, kita tak buat takdim kita buat takhir. Jadi awak kena siap-siap, kena niat. Sepanjang waktu zuhur tu, aku nak buat takhir ni. Aku nak buat takhir. Waktu asar nanti baru aku buat jamak takhir. Niatkan dalam hati. Janganlah sampai tiba-tiba dah masuk waktu asar, kan? Dah jalan ni, jalan. Dah waktu zuhur dah masuk, tak niat lagi. Tiba-tiba dah jalan lagi, tiba-tiba masuk waktu asar. Tadi tak sempat lagi niat solat jamak takhir. Jadi tak boleh. Nanti dia jadi solat qada. Maknanya kamu akan qada solat zuhur tu. Tak boleh. Dia kena sebelum habis. Sebelum habis waktu pertama. Contohnya waktu zuhur. Aku nak buat jamak takhir. Okay, jadi niatkan waktu zuhur. Tak payah niat khusus. Cakap je dalam hati. Nak buat jamak takhir. Sama lah macam waktu maghrib. Dah masuk waktu maghrib. Nak buat jamak takhir. Buat niat siap-siap dalam waktu yang pertama. Okey, baik. Kita tengok pula syarat solat qasar. Syarat solat qasar. Syarat solat qasar. Okey, baik. Sama-sama kita baca. A. Hendaklah perjalanan itu diharuskan oleh syarak. Contohnya menuntut ilmu. Musafir. Perjalanan yang kita tengah tempuh ni, kita musafir ni, mestilah niat yang baik, niat yang di dibenarkan oleh syarak. Contohnya kita nak pergi ke Kuala Lumpur nak ziarah saudara mara. Contohnya nak pergi ke Kuala Lumpur, kita nak sambung belajar. Katakan tahun 6 nanti ke kan, awak dapat sekolah asrama penuh dekat mana? Dekat Kajang. Dekat Kuala Lumpur, dekat Putrajaya. Jadi jauh lah ke sana kan, pergi ke Kuala Lumpur. Jadi itu niatnya niat yang bagus. Jangan niat yang jahat pula. Pergi Kuala Lumpur nak pergi disco. Tak boleh. Jadi tak boleh buat solat qasar. Tak boleh buat solat qasar. Pergi ke pergi ke Kuala Lumpur sebab nak tengok konsert. Tak boleh lah. Tak boleh. Tak dibenarkan syarat niat. Konsert apa? Konsert Blackpink. Konsert BTS tak boleh. Kalau konsert macam apa nama tu? Konsert Allahu Akbar. Yahanana. Yahanana tak apalah. Sebab itu mengingati Nabi. Itu tak apa. Ini konsert-konsert BTS. Konsert Blackpink. Itu tak boleh. Okey, baik. B. Jauh perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah. Iaitu 89 kilometer. Kalau musafir tu kita perlulah lebih daripada 89 kilometer. 2 marhalah. Ingat 2 marhalah. 2 marhalah bersamaan dengan 89 kilometer. Gariskan 2 marhalah. Keluarkan anak panah. Tunjuk kepada 89 kilometer. Jauh perjalanan. Maknanya kita bermusafir tu jauh perjalanannya perlulah lebih daripada 89 kilometer. Sama ataupun lebih daripada 89 kilometer. Kalau katakan awak musafir dari sini ke Manjung ataupun dari sini ke Bota, cukup tak 89 kilometer? Tak cukup. Jadi tak bolehlah buat jamak. Tak bolehlah buat qasar. Maaf, bukan tak boleh buat jamak. Tak bolehlah buat qasar. Kalau dari sini ke mana? Ke Greek. Boleh. Boleh. Kalau dari sini ke Ipoh. Ipoh kawasan mana? Kalau Ipoh ke
tengah pekan tu rasanya tak cukup kot. Kena atas lagi. Okey, baik. C. Sama-sama baca. Berniat qasar di dalam takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram tu, sebelum angkat takbiratul ihram, kita kena tambah niat qasar sekali. Niat qasar sekali. Okey, baik. D. Tidak berimamkan orang yang solat sempurna, tamam. Tak boleh berimamkan orang yang solat sempurna. Yalah, orang yang solat sempurna, katakan solat zuhur, dia buat solat zuhur, dia buat 4 rakaat. Awak nak buat qasar 2 rakaat. Macam mana? Takkanlah masa dia tahiyat awal, awak bagi salam. Tak boleh. Maknanya kalau nak buat jamak, cari orang yang imam dia tu pun solat jamak juga. Maafkan. Kalau nak buat solat qasar, maaf ya, lupakan tadi. Kalau nak buat solat qasar, kena cari orang yang buat solat qasar juga. Carilah orang yang solat qasar, tanya. Pakcik nak buat solat 2 rakaat ke? Buat solat qasar ke? Zuhur 2 rakaat ke? Kalau pakcik tu kata ya, jadi ambillah pakcik tu jadi imam. Kalau dia buat 4 rakaat, tak boleh. Kita tak boleh ikut. Okey, baik. E, yang terakhir. Solat yang diqasarkan itu terdiri dari solat 4 rakaat. Kalau nak qasar solat, nak pendekkan solat, syaratnya perlu solat itu ada 4 rakaat. Maknanya, solat yang tak boleh diqasarkan adalah solat maghrib dan juga solat subuh. Subuh sebab apa? Subuh sebab 2 rakaat. Maghrib sebab apa? Maghrib sebab 3 rakaat sahaja. Jadi, solat subuh dan juga solat maghrib tak boleh diqasarkan. Yang boleh diqasarkan hanyalah solat zuhur, solat asar dan juga solat isyak. 3 solat sahaja. 3 waktu solat sahaja yang boleh diqasarkan. Okey, baik. Sehingga itu sahaja jenis solat dan juga syarat-syarat solat. Okey. Niat ini kita akan teruskan pada sesi yang seterusnya. Banyak ni niat ni. Banyak cara niat ni. Jadi nanti bolehlah nanti saya nak suruh setiap orang hafal. Okey. Baik, sekarang ini bawa keluar buku latihan. Bawa keluar buku latihan. Okey. Buka muka surat 1. Buka muka surat 1. Okey. A. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia ada bagi penyataan, dia bagi ayat, ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Dan dalam setiap ayat itu dia ada bagi tempat kosong. Dia bagi tempat lompong lah, lompong. Jadi ayat ini awak kena buat sendiri ayat apa. Kena isi sendiri tempat kosong ini. Contohnya yang pertama, solat ... tidak boleh diabaikan walau di mana kita berada. Solat apa yang tak boleh diabaikan? Solat sunat ke? Mestilah solat fardu. Solat fardu. Solat fardu tak boleh diabaikan. Okay, ayat-ayat ini, penyataan-penyataan ini, awak boleh rujuk muka surat 6. Buku teks muka surat 6. Ini. Solat jamak dan pengertiannya. Muka surat 6 dan juga muka surat 7. Dia bukan sebiji ayatnya. Awak kena pandai-pandai cari sendiri. Kena pandai-pandai buat sendiri ayat itu. Buat ayat yang bersesuaian. Ejaan pun awak boleh rujuk muka surat 6 dan juga muka surat 7 buku teks. Okey. A dan B. Tulis sama ada jamak atau qasar. Dia tak suruh pun awak buat pangkah ke, right? Tidak. Dia suruh awak tulis jamak ataupun qasar. Okey, yang pertama, saya bagi contoh. Mengumpulkan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Mengumpulkan ni apa? Qasar ke jamak? Jadi awak kena tengok balik buku teks. Jamak ni mengumpulkan ke, qasar ini mengumpulkan? Mana satu? Yang memendekkan dan mana satu yang mengumpulkan? Kena tengok balik buku teks. Ini kita dah belajar 4 minggu lepas. Jadi kena tengok balik. Ulang kaji semula. Okey, baik. 1 dan 2, muka surat
buku latihan muka surat 1 dan 2. Muka surat 3 tak perlu lagi. Tak perlu lagi. Yang ini kita akan bincang waktu buka sekolah nanti. Okey, yang keempat, muka surat 4. Okey, yang ini terakhirlah. Yang next ni nanti untuk kerja rumah yang seterusnya. Tak apa. Surat 1. Okey, Ustaz ingat yang semula muka surat 1, muka surat 2 dan juga muka surat 4 buku latihan. Okey, D. Tandakan right ataupun betul atau pangkah pada pernyataan di bawah. Awak baca satu-satu daripada ayat 1 sampai ayat 8. Okey, yang pertama, Ustaz bagi contoh. Solat Zuhur dan Asar boleh dijamakkan. Betul atau salah? Kalau betul, tandakan betul. Kalau salah, tandakan salah. Itu saja. Buat sampai ayat yang ke-8. Okey, kerja rumah kamu. Muka surat 1, muka surat 2 dan juga muka surat 4. Baik, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.